kita bercakap lebih lanjut tentang kita sedang melalui proses fasa kedua bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan untuk warga emas dan juga mereka yang dikategorikan sebagai berisiko tinggi. Golongan rentan ya. Okey, jadi ada banyak informasi dan juga input yang kita terima saban hari. Setiap saat, setiap minit ada je berita yang kita terima. Cuma kita perlu tahu dan kita kena pastikan sama ada berita yang kita terima itu sahih ataupun tidak. Okey, jadi cara penerimaan tu perlu dengan ilmu yang tinggi juga. Maknanya bila anda tak pasti, tolong sangat mohon jangan kongsi informasi tersebut. Jadi itulah kita nak bawakan pada waktu ini, juga berkaitan dengan vaksinasi, tapi ini berkaitan dengan keberkesanan vaksinasi untuk warga emas. Betul, dan untuk bercakap lebih lanjut, kita terus saja bersama memperkenalkan tetamu kita iaitu Dr. Amirul Amzar yang juga merupakan Exco Perancangan Strategik Kempen Vaksinasi Medical Mythbusters Malaysia M3. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih. Inilah dia sebab kalau diceritakan tadi sebenarnya kenapa warga emas dan juga golongan rentan ataupun golongan berisiko ini didahulukan dalam program imunisasi, kerana adalah untuk memberikan mereka perlindungan terlebih dahulu dan mereka adalah yang paling terkesan kalau sekiranya COVID-19 hinggap di tubuh badan masing-masing. Cuma dalam membentuk kesedaran kepada golongan yang sudah pun berpenyakit ataupun mempunyai penyakit dan imun yang sudah pun rendah ini, bagaimana kita nak meyakinkan bahawasanya vaksin ini selamat untuk tubuh badan dan tidak akan mendatangkan kesan-kesan yang membawa mudarat yang lebih daripada apa yang dijangkakan. Baik. Okey. Dalam kita melawan epidemik ataupun pandemik COVID-19 ini, kita bukan sahaja melawan wabak ini sendiri, tapi kita juga melawan infodemik, iaitu kebanjiran maklumat, terutama sekali di media-media sosial lah. Bukan sahaja di Facebook, bukan sahaja di Instagram ataupun Twitter, tetapi platform WhatsApp juga telah digunakan sebagai satu tempat penyebaran maklumat-maklumat yang tidak benar lah. Yang mana kita lihat kesan kepada penyebaran maklumat ini, orang-orang yang berusia di negara kita pada asalnya mereka telah mendaftar untuk vaksinasi, tetapi lepas mendengar berita-berita yang palsu, mereka telah tidak datang hadir untuk temu janji vaksinasi mereka. Apa yang perlu kita lakukan adalah kita kena pastikan mereka dapat maklumat yang betul. Bagaimana kita nak dapatkan maklumat yang betul? Kita kena beri mereka maklumat terutama daripada orang-orang yang berada berdekatan dengan mereka. So siapa yang kena main peranan adalah anak-anak lah. So anak-anaknya ataupun orang-orang yang berada berdekatan dengan orang tua dekat rumah kita lah. Kita kena cakap dekat mereka, mereka tergolong dalam kalangan orang yang berisiko tinggi untuk mengalami kematian dan komplikasi kalau katakan kena COVID-19 ini. Di US, data menunjukkan bahawa kematian apabila dijangkiti COVID pada mereka yang berusia 50 tahun ke atas adalah sebanyak 95%. Dan juga kalau katakan 8 daripada 10 kematian di US adalah daripada mereka yang berusia 65 tahun ke atas. Dan juga tadi kita ada tengok juga infografik yang Selamat Pagi Malaysia keluarkan, yang mana kita tengok pengurusan jenazah. Kita tengok kumpulan pengurusan jenazah tu banyak dalam kalangan mereka yang berusia 40 tahun ke atas. Di mana kita sedar bahawa kalau katakan kita semakin berumur, bila kita kena COVID-19 ini, kita mungkin berakhir dengan kematian berbanding dengan orang-orang muda yang berusia 30 tahun ke bawah ini. Dan juga kita kena faham vaksin didahulukan untuk mereka ini kerana ianya memang berkesan dan selamat. Kajian klinikal terhadap vaksin bukan hanya dijalankan kepada orang-orang muda, tidak. Bila kita buat kajian klinikal, kita masukkan semua peringkat umur, kita masukkan juga mereka berusia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, dan pada kajian itu memang telah terbukti bahawa ianya selamat dan kesan sampingan yang ringan itu sama pada semua peringkat sama pada semua peringkat umur. In fact, ada data yang terbaru menunjukkan bahawa kesan sampingan vaksin adalah lebih rendah pada mereka yang lebih berusia. Okey, baik. Jadi ini yang sebenarnya info, fakta yang perlu kita kongsi kepada semua. Cuma malangnya ada juga bukan dalam kalangan warga emas. Warga emas satu perkara. Mereka ada pendirian tersendiri. Dan yang muda ni pun kadang-kadang dia tak mau bantu pun warga emas yang rasa keliru dengan penyampaian maklumat yang diberi. Betul. Sebab yang muda ni pun kadang-kadang dia pun ada mempunyai kepercayaan diri tersendiri. Betul. Macam mana kita nak membetulkan situasi ini sebenarnya? Okey, baik. Hak untuk membuat pilihan dalam satu rawatan ataupun mengambil pencegahan, contohnya vaksin ini adalah hak individu tersendiri. Saya nak kongsikan satu cerita di mana ada anak-anak yang tidak bertanggungjawab yang membuat keputusan untuk ibu bapa mereka sebab mak ayah kita ni
ni ramai yang tak reti nak daftar, macam mana nak daftar vaksinasi. So anak sebab dia rasa vaksin tu tak selamat, dia deny, dia berlaku zalim lah kiranya, sebabnya dia deny peluang mak ayah untuk mendaftar vaksinasi sebab dia rasa vaksin tu tak selamat. So ini adalah tidak adil untuk mak ayah kita. Jadi apa yang JKJAV akan buat adalah JKJAV akan pergi outreach kepada golongan-golongan yang terutama berada di kampung ini, golongan-golongan yang vulnerable kita panggil, supaya mereka mendapat kesedaran diri sendiri, terutama kalau mereka ada anak-anak yang tidak mahu mendaftarkan. Sebagaimana yang saya selalu cakap kepada orang ramai, bahawa setiap orang ada peranan masing-masing untuk untuk dijalankan. Frontliners kena buat screening, kena bagi vaksin. Policy maker kena buat polisi yang sesuai untuk keadaan semasa. Tetapi sebagai publik ni, selain daripada pematuhan kepada SOP, kita kena juga jadi ejen yang menyebarkan benda-benda yang betul. Kita kena sampaikan maklumat yang betul kepada mak ayah kita. Let's say kalau katakan dalam grup WhatsApp tu kita nampak maklumat-maklumat yang kita rasa macam salah, walaupun kita tak reti kita nak balas balik maklumat itu, tapi tolong beritahu mesej yang singkat saja, just cakap tolong pastikan maklumat ini sahih dahulu baru nak kongsi. Tolong follow page-page yang memang berautoriti. Sebab apa kita tak nak ibu bapa kita salah faham, kita tak nak kawan-kawan kita salah faham dan deny peluang ibu bapa mereka untuk mendapatkan vaksin. Okey, memang kita sedia maklum program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini adalah bersifat sukarela. Maknanya terpulang kepada individu ingin mengambil ataupun tidak. Tetapi apabila kerajaan Arab Saudi mula untuk melaksanakan peraturan, mereka ingin menunaikan umrah ataupun haji, mesti melengkapkan vaksin COVID-19 termasuk dengan vaksin-vaksin lain seperti pneumokokal, meningitis dan juga influenza. Maka ia memberi satu sentimen kepada mungkin warga emas ini bahawasanya untuk menunaikan kita kata haji dan juga umrah tersebut perlu untuk melengkapkan vaksin. Jadi adakah perkara seperti kewajipan seperti ini dirasakan boleh membantu untuk meningkatkan kadar peratusan pendaftaran vaksin? Ya, saya yakin bahawa dengan kewajipan sebegini akan meningkatkan penerimaan dan keyakinan kepada vaksin itu sendirilah. Tetapi kita lihat daripada dua sudut lah. Satu sudut adalah daripada usaha kerajaan Arab Saudi sendiri untuk melindungi jemaah-jemaah haji dan juga mereka yang berada di dalam negara mereka. Kedua adalah macam saya cakap tadi, untuk meningkatkan keyakinan, untuk lebih kurang macam nak push orang ramai supaya ambil vaksin itu. Sebab apa? Kalau katakan vaksin ini tujuan dia adalah untuk mencegah, dan pencegahan itu selalunya akan lebih baik daripada merawat. Bila katakan kita kena COVID-19, kita berusia, kita akan end up dengan ICU, kita mungkin akan end up dengan kematian. Ini akan merugikan negara dalam pelbagai faktor. Kita akan kehilangan sumber insan, kita akan kehilangan banyak perbelanjaan. Jadi pencegahan itu jauh lebih murah dan jauh lebih berkesan sebenarnya. Dan kita insya-Allah akan berakhir. Pandemik ini satu hari nanti akan berakhir. Cuma kita tak tahu bila dia akan berakhir dan kita tak tahu kadar kematian berapa banyak. Jadi untuk mengurangkan kadar kematian ini, kita kena pastikan golongan-golongan yang vulnerable ini seperti ibu bapa kita, orang-orang tua ini, mereka yang berpenyakit kronik ini perlu divaksinkan secepat mungkin. Tak kisahlah sama ada mereka nak pergi haji atau tidak, jadi orang kena juga divaksinkan. Betul. Penting untuk divaksinkan. Okey, kita nak mengubah pandangan masyarakat. Pertama sekalinya adalah mungkin bagi setengah anak-anak ni yang tak nak, dia takut nak ambil tanggungjawab itu. Contohnya dia bercakap silahnya dia what if gitu kan, kalau dia bagi, dia daftarkan, kalau apa-apa jadi pada mak dia yang berisiko tinggi ni, dia akan salahkan diri sendiri. Okey, jadi bagaimana kita untuk mengubah bahawasanya vaksinasi ini sebenarnya merupakan jalan yang terbaik untuk kita melindungi ibu bapa kita, warga emas ini. Baik, okey. Saya ambil satu contoh lah. Contohnya pada pukul 12 tengah hari ni kita akan buka pendaftaran untuk vaksin AstraZeneca. Ya. Vaksin AstraZeneca ni ada satu kontroversi yang mana dikatakan berlaku, ada laporan berlaku pembekuan darah, blood clots yang mana berakhir dengan kematian. Tetapi insiden blood clots ini adalah sangat rendah. Berlaku sebanyak 4 kes dalam 1 juta suntikan. Di mana kalau dibandingkan dengan kalau katakan kita kena COVID, dalam 1 juta orang yang kena COVID, ada 165,000 orang yang akan kena blood clot. Kita bayangkan satu arm tu adalah 0.0004, satu lagi adalah 16.5%. So of course risiko kalau kena COVID tu jauh lebih tinggi daripada risiko kalau katakan kena divaksinkan itu. Dan setakat ini Malaysia sendiri telah memberikan sebanyak 268,000 dos kepada orang muda sejak fasa pertama vaksin sukarela AstraZeneca itu. Setakat ini masih belum ada lagi report berkaitan dengan darah beku. Dan juga apabila Hani bertanyakan saya tentang apa yang kita nak yakinkan, saya nak yakinkan khususnya kepada orang Islam, khususnya kepada orang Melayu, sebabnya banyak yang menolak ini adalah dalam kalangan bangsa kita sendiri. Kita pegang dengan konsep tawakal.
Tawakal itu ada 4 komponen. Yang pertama, kita kena usaha dulu. Dan usaha kita itu perlu berdasarkan strategi. Strategi itu kita dah tengok sains telah membuktikan vaksin ini berkesan dan jauh lebih bermanfaat daripada risikonya. Yang ketiga, kita doa. Tetapi orang selalu lupa yang keempat ni, iaitu redha. Walaupun kita dah usaha dengan strategi, kita doa. Tetapi kalau Allah dah tentukan bahawa kita ke vaksin pun kita kena juga, kita perlu redha dengan keputusan Allah itu kerana itu adalah takdir dan qada kita. Tapi bukan bermakna redha ni letak last sekali. Bukan bermakna kita tak usaha dulu. Bukan bermakna kita tak belajar dulu. Bukan bermakna kita tak doa. Kita buat semua tu baru kita redha. Okey. Doktor, mungkin adakah doktor bersetuju sekiranya saya membuat kenyataan untuk kita membuat perbandingan dalam kaedah perubatan akan diterjemahkan ataupun diberikan pertimbangan manfaat melebihi daripada keburukan ataupun manfaat melebihi daripada apakah keburukan yang akan dibawa hasil daripada kaedah perubatan itu. Contohnya, ubat tahan sakit sendiri pun boleh membawa kesan alergi ataupun boleh membawa kesan pada tubuh badan. Ubat untuk selsema pun boleh membawa kesan. Malah ubat batuk sendiri pun boleh membawa kesan kalau diambil dengan cara yang tidak betul ataupun berlebihan. Jadi dalam konsep vaksin ini adalah konsep yang sama. Pakar-pakar perubatan, NPRA sudah mengira manfaatnya adalah melebihi daripada keburukan yang akan dibawa oleh vaksin. Betul. NPRA memang terkenal di seluruh dunia bahawa ada salah satu badan yang amat ketat dalam memberi kelulusan kepada ubat-ubatan dan vaksin yang ingin digunakan. Sebab apa? Kita lihat NPRA akan mengkaji kertas-kertas kajian daripada luar negara. Dia akan mengkaji juga bagaimana data pemberian vaksin di luar negara. Selepas kita yakin dengan penggunaan satu vaksin itu dari segi keberkesanan dan keselamatannya, barulah NPRA akan memberikan kelulusan. Setakat ini yang dah diberi kelulusan adalah Pfizer-BioNTech, Sinovac dan juga AstraZeneca. Ketiga-tiga ini telah ada kajian yang ekstensif di luar negara dan juga di dalam negara di mana NPRA meneliti kertas kajian, dan insya-Allah ia terbukti selamat dan berkesan, malah ia diutamakan kepada golongan-golongan yang berusia dan juga yang berisiko ada penyakit lain seperti sakit jantung, kencing manis. Dan di Malaysia ini, kalau kita dengar dietitian kita sebelum ni, kita cakap tadi kita banyak penyakit, 3 serangkai, 4 serangkai, ada yang 5 serangkai sekali. So bila kita berumur, sinonim bahawa kita akan ada banyak penyakit jantung, buah pinggang dan sebagainya. So mereka ini bukan saja sebab faktor umur, tetapi faktor penyakit-penyakit yang mereka ada tu. Kalau tak percaya, cuba tengok data KKM setiap hari dekat Facebook KKM. Kematian tu kalau boleh tengok umur dia 50 tahun ke atas. Kalau yang muda pun ada kencing manis, ada darah tinggi. Sebab itu mereka ini perlu divaksinkan. Okey, sangat penting untuk divaksinkan. Dan dalam masa yang sama juga, kita nak tahu bagi warga MAS yang pada waktu ini mungkin sebelum kita berbicara dan memberikan input kepada anda mempunyai pandangan berbeza, tapi sekarang ini rasa nak bertegas. Boleh beritahu pada anak-anak tolong daftarkan dengan segera untuk AstraZeneca pada 12.30 hari ini dibuka. Dan ketahuilah bahawasanya seperti mana sebelum ini, yang pertama sememangnya kata impaknya cukup baik sekali sebab dalam lebih kurang 2 jam lebih dah habis dah orang mendaftarkan diri. Cuma kekesalan kita adalah yang di saat akhir yang tiba-tiba tarik diri tu. Betul. Jadi ini antara perkara yang kita, supaya kita tak nak kita berbolak-balik hati kita. Apa saranan yang boleh doktor sampaikan kepada semua? Nombor 1, kalau katakan kita dah decide nak daftar, pukul 12 ni ada lebih kurang 1 jam 16 minit lagi, ready dekat depan komputer, minta anak-anak ready depan komputer sebab cara pendaftaran dia setakat ni ada satu cara je, iaitu melalui website www.vaccinecovid.gov.my. So www.vaccinecovid.gov.my, daftar bermula pada pukul 12. Kalau waktu awal dulu kita ada 268,000 suntikan, tetapi sekarang ni kita ada 1.2 juta dos yang akan diberikan kepada masyarakat kita, dibuka kepada 60 tahun ke atas dan mereka yang tinggal di kawasan-kawasan yang tertentulah, Selangor, Sarawak, Kuala Lumpur, Penang dan juga Johor. So mereka ini diberi disebabkan kawasan situ kes yang tinggi. So kita nak lindungi mereka daripada terdedah. Jadi ibu bapa ataupun orang-orang yang berusia di luar sana, kalau katakan dapat daftar sendiri, tolong daftarkan sendiri. Kalau tak dapat, minta anak-anak daftarkan. Sebab apa? Waktu kita buka tu mungkin dia akan cepat habis, dan kalau katakan kita nak tunggu yang MySejahtera lain tu mungkin akan lebih lambat lah. Kalau once dah daftar, kalau dengar je berita-berita palsu daripada WhatsApp, kalau rasa tak pasti, buka balik laman rasmi JKJAV, buka balik laman rasmi KKM, atau cuba tanya doktor yang bertauliah. Jangan mudah percaya kepada mesej-mesej WhatsApp kerana kebanyakan masa itu adalah khabar angin sahaja. Contohnya baru-baru ni dia ada kata ada satu individu, dia guna nama Mak Teh. Dia kata nurse 30 orang, 40 orang dah meninggal kan. Itu semua memang tak betul. Memang tak ada berlaku pun sebenarnya. So kepada individu yang menyebarkan maklumat palsu,
ataupun kepada individu yang mengongsikan tanpa periksa, kita Islam, kita percaya kepada dosa dan pahala. Mereka yang mengongsikan maklumat-maklumat ini tanpa periksa dahulu dan terbukti bahawa maklumat itu palsu, dia akan kongsi juga dosa dia tu. Walaupun dia tak tahu benda tu betul ke salah, tapi dia kongsi tanpa periksa, dosa sebagai pendusta itu dia akan dapat sendiri. Okey. Mungkin saya boleh gambarkan sebagai masyarakat kita bukan tidak tahu berita itu berita palsu, tetapi ada keinginan untuk menolak berita itu kerana mungkin lebih suka untuk mempercayai berita yang dianggap sebagai tidak disahkan berbanding dengan berita yang berulang-ulang kali disahkan. Dan berita itu mungkin lebih dekat di hati mereka. Contohnya, Pak Su ambil bunga cengkeh, urusan bunga cengkeh elok je, tak ada apa-apa pun. Lepas tu dia kata jiran ni ambil ni. Mereka lebih suka percaya pada berita yang bersifat setempat ataupun berita yang bersifat komuniti. Jadi bagaimana kita nak membawa berita yang dikatakan sahih ini di peringkat persekutuan untuk diasimilasikan dalam cakap-cakap setempat ataupun cakap-cakap berita-berita berbentuk komuniti. Betul. Sebab itu saya amat menggalakkan kepada mereka yang telah divaksinkan untuk tampil ke hadapan untuk cakap saya dah vaksin, saya okey. Kita tengok Tun Mahathir dah ambil vaksin, PM kita pun dah ambil vaksin pun okey juga kan. So kita ambil contoh-contoh mereka ini sebab mereka dah dapat vaksin dan okey. Malah untuk vaksin AstraZeneca ni Perdana Menteri Thailand dah ambil, umur dia 67 tahun. Presiden Taiwan dah ambil, umur dia 68 tahun. So mereka ini golongan yang berusia, yang mana orang berusia ni takut sangat ambil vaksin, takut kematian, tapi sebenarnya dah ramai golongan yang berusia ambil vaksin ini. Jadi tolong siapa saja yang dah ambil vaksin tolong tampil ke hadapan, ataupun ada anak-anak yang mana ibu bapa mereka yang dah ambil vaksin dan alhamdulillah selamat, tak ada masalah, tolong juga kongsikan cerita sebab cerita-cerita ini yang kita nak dengar, bukan cerita-cerita kematian yang tak terbukti pun disebabkan oleh vaksin dan sebenarnya kematian tu tak berlaku pun sebenarnya. It's just a rumors, it's just satu kabar angin. Itulah kita tak boleh percaya sebab kadang-kadang video yang kita terima contohnya durasinya lebih kurang 1 minit setengah tapi dihantar tu 30 saat. Dipercaya 30 saat tu berbanding dengan 1 minit lebih tu yang cerita panjangnya. Jadi kalau kita tak berapa pasti, janganlah kita mohon untuk jangan sebarkan fitnah dan mencetuskan panik dalam kalangan masyarakat. Itu sangat-sangat penting untuk kita amalkan dalam situasi sekarang. Apa yang kita perlu dan misi kita adalah untuk mendapatkan sebanyaknya mungkin bagi mereka mendapatkan vaksinasi. Okey, jadi ini dia pusat pemberian vaksin PPV untuk AstraZeneca 2.0, lokasi-lokasinya. Dan sekarang ini untuk makluman pada semua sekali lagi, anda boleh daftarkan diri untuk dapatkan AstraZeneca untuk warga emas 60 tahun ke atas yang sihat. vaksincovid.gov.my itu ruangannya untuk anda daftarkan diri pada pukul 12.30 hari ini. Okey. Satu lagi tentang berita palsu ini sebenarnya, saya ada banyak terbaca di perkongsian media sosial mereka yang berkongsikan tentang amalan menggunakan tradisional dan sebagainya. Bila dibalas balik tentang itu tidak sah ataupun itu palsu, jawapan mereka menyebarkannya adalah kalau rasa tak yakin tak payah buat. Kalau rasa tak yakin tak payah macam minum air rebusan. Jadi mereka ni mempunyai strategi yang kadang-kadang menyebarkan berita. Bila orang nafikan semula, mereka ada jawapan yang kalau tak yakin tak payah buat. Jadi apakah kita berperang dengan sebenarnya satu peperangan yang maha dahsyat, bukan sahaja dengan pandemik COVID-19 tetapi peperangan untuk melihat golongan-golongan yang suka untuk menghuru-harakan keadaan dalam negara. Golongan ini kita panggil sebagai anti-establishment, yang mana dia bukan saja menolak vaksin, dia malah menolak rawatan hospital dan percaya kepada rawatan-rawatan yang secara kononnya alami tetapi sebenarnya tidak terbukti berkesan. Saya nak kongsikan satu cerita lah sebenarnya. Cerita ini saya baca di Facebook oleh salah seorang follower saya lah. Apa yang berlaku di kampung dia, ada seorang warga emas ini didapati ada simptom-simptom jangkitan paru-paru, batuk, sesak nafas, demam dan sebagainya. Yang mana anak dia tak nak bawa ke hospital walaupun dia takut dan dia agak yakin bahawa ini adalah COVID. Sebabnya alasan dia kata takut nanti kalau katakan dibawa ke hospital confirm COVID tak boleh nak tengok, nanti meninggal pun tak boleh nak tengok. So dia cuba dengan cara alami kat rumah. Dia cubalah bagi saya pun tak pasti dia bagi air kelapa ke apa, vitamin C ke, habatus sauda ke. Bukan nak kata usaha tu salah, tapi dia usaha tanpa menggunakan cara yang betul. End up akhirnya meninggal. Dibawa last minute meninggal ke hospital sebabnya doktor dah tak boleh nak buat apa-apa. So kita tak nak kita menggunakan cara yang salah. Kalau kita tengok konsep tawakal tadi, nombor 2 adalah strategi. Kita usaha tapi dengan strategi yang betul. Penggunaan ubat tradisional, penggunaan air kelapa, penggunaan daun semambu ataupun ubat-ubat yang lain tidak terbukti untuk menghalang jangkitan COVID.
apa yang terbukti sekarang ni adalah apa yang kerajaan kita sarankan. Vaksinasi, penjarakan sosial dan datang saringan awal sekiranya kita ada gejala dan juga kontak kepada orang yang positif. So kalau katakan betul lah katakan air kelapa ataupun bunga cengkih ataupun apa-apa saja tradisional itu berkesan, kerajaan kita akan guna. Sebab apa semua kaedah pencegahan ini semua menggunakan belanja yang besar. Kalau katakan ada kaedah yang lebih murah, kerajaan kita akan gunakan. Ya, betul. Kalau ada kaedah tradisional tu boleh menghapuskan COVID-19, dah lama kita gunakan juga. Tapi sekarang ikhtiar kita adalah menggunakan vaksinasi, dan kalau belum mendapatkan vaksinasi, vaksin kita sekarang adalah untuk kita menjaga SOP. Penting sangat sebenarnya sebab sekarang ni tidak ada lagi menunjukkan gejala. Tahu-tahu je dah positif. Betul. Ini sangat penting sebenarnya untuk kita seringat, dan kita ingatkan pada semua kalau tak ada urusan penting, mohon untuk tidak keluar sewenang-wenangnya. Okey, di penghujung ini, apa saranan paling penting sekali ingin disampaikan kepada seluruh rakyat Malaysia yang sedang menonton kita pada pagi? Baik. Satu hari nanti kita akan melangkah keluar daripada pandemik COVID-19 ini. Walaupun kita tak sure mungkin akhir tahun ini, mungkin tahun depan atau mungkin 2023. Kita tak pasti lagi. Ya. Sebabnya pelbagai cabaran akan datang, tetapi cabaran itu sentiasa akan datang penyelesaiannya. So vaksinasi adalah satu penyelesaian. Bukan vaksinasi sahaja, malah pematuhan kepada SOP, pematuhan kepada langkah-langkah pencegahan COVID-19 ini. Setiap orang ada peranan masing-masing. So kalau katakan frontliners bekerja di baris hadapan, kalau katakan media menyebarkan maklumat yang betul, kalau katakan politician dan policy maker bekerjasama untuk cari polisi terbaik untuk menghadapi pandemik ini, sebagai orang awam kita pun ada peranan. Peranan kita adalah untuk patuh kepada SOP, daftar untuk vaksinasi dan tolong sebarkan maklumat yang betul, dan tolong yakinkan ibu bapa kita, golongan-golongan yang berisiko ini untuk dapatkan vaksin. Sebab apa? Memang kita akan berakhir, memang pandemik ini akan berakhir, tapi kita nak tengok ia berakhir dengan banyak kematian ataupun kematian yang rendah. Kita nak tengok kita berjaya melawan COVID-19 ini dalam jangka masa yang pendek ataupun jangka masa yang panjang. Dan bila dia berakhir nanti, kita nak tengok diri kita diingati sebagai orang yang memberi kerjasama atau orang yang mengkhianati bangsa dan negara kita sendiri dengan menyebarkan maklumat yang tak betul. Okey, insya-Allah kalau boleh kita jadikan negara-negara yang sudah bebas daripada pandemik COVID-19 seperti New Zealand dan juga ada beberapa negara di Eropah juga yang sudah pun mula tidak boleh memakai penutup muka juga. Jadi sebagai motivasi untuk kita menjadi seperti mereka dan juga untuk kita berusaha keras untuk menjadi seperti mereka, bebas daripada pandemik COVID-19 juga. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Amirul Hamzah, Esko Perancangan Strategik Kempen Vaksinasi Medical Mythbusters Malaysia. Antri kena bersama dengan kami untuk bercakap lebih lanjut tentang vaksinasi warga emas. Ingat pukul 12 tengah hari nanti kita akan buka pendaftaran untuk vaksinasi bagi jenama AstraZeneca untuk golongan yang berusia 60 tahun ke atas. Okey.